Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Taala kerana kita dapat minggu ni kita dapat bertemu kembali untuk mendidikan Islam tahun 6. Baik, pada hari ini saya nak terus fokus kepada tajuk kita bidang adab. Sebenarnya kita dah belajar secara ringkas itu hari. Kalau tak silap saya lah, secara ringkas kita belajar, tapi hari ni kita belajar secara detail balik lah. Sebelum masa puasa tu, sebelum kita ada ujian sikit kan. Jadi hari ni kita akan belajar sedikit mengenai adab hargai alam, muka surat 183. Yang ada buku boleh buka. Baik, muka surat 183, hargailah alam ataupun adab, cara kita beradab terhadap alam sekitar. Okey. Baik. Seperti mana yang kita tahu, alam sekitar ni adalah semua sumber alam ciptaan Allah. Semua sumber yang Allah Ta'ala ciptakan. Bukan manusia. Yang alam semula jadi yang Allah Ta'ala ciptakan. Seperti sungai, laut, tumbuh-tumbuhan, udara, hutan, taman rekreasi, pergi pantai, segala yang Allah ciptakan. Bukan manusia cipta. Okay, kalau manusia cipta macam kereta tu bukanlah. Ataupun tandas, ataupun dewan, balai raya ke, pasar raya, kan, supermarket dan sebagainya, itu ciptaan manusia. Ini yang Allah Ta'ala ciptakan, yang jadikan dengan ciptaan Allah Ta'ala. Gunung ganang, contohnya bukit, bukau, tasik, semualah itu Allah Ta'ala yang ciptakan, dan itulah alam sekitar kita. Baik, semua sumber ni kita perlu pelihara agar keharmonian hidup manusia sentiasa terpelihara. Kalau kita belajar konsep sains, udara yang dikeluarkan oleh tumbuh-tumbuhan, oleh pokok, kan, oleh pokok mengeluarkan oksigen, dan kita akan menyedut oksigen, dan kita akan keluarkan karbon dioksida, dan karbon dioksida itu akan disedut balik oleh pokok untuk dia membina ataupun untuk dia ni lah, untuk dia tumbuh dengan sihat dan sebagainya, dan dia akan keluar. Itu kitaran alam yang Allah Ta'ala dah jadikan yang cantik, Allah Ta'ala jadikan. Jadi kita kena hargai dan kita kena jagalah ciptaan alam ni, supaya kita pun dapat hidup, alam sekitar pun dapat hidup, kan. Baik, antara adab terhadap alam sekitar ni, kita tengok kalau gambar pada muka surat 184 tu, gambar kilang kan. Hari ni kalau kita tengok, banyak kilang-kilang yang ada dekat negeri kita, kan. Cumanya mungkin di Jempol ni kuranglah sikit, tapi kalau di Seremban, di Senawang dan sebagainya, banyak kilang, dan asap pun agak banyak. Jadi itu, asap tu contohnya boleh menyebabkan pencemaran alam sekitar, boleh menjadikan udara kita, kualiti udara kita menjadi tidak baik. Baik, antara adab terhadap alam sekitar, yang pertama, mengawal aktiviti pelepasan asap daripada kilang, baru saya cakap tadi, atau kenderaan yang mengandungi bahan kimia. Sebab asap kilang, asap kenderaan ni kalau terlampau banyak, dia sebenarnya mengandungi bahan kimia, dan bila kalau terlampau banyak, dia akan menyebabkan pencemaran udara lah, debu dan sebagainya. Seterusnya, mengawal atau mengurus aktiviti pembuangan sampah sisa toksid dan pepejal secara sistematik dan terkawal, seperti pungutan sampah dan sisa bahan kimia secara berkala. Kalau hari ini, kalau di rumah-rumah, di kebanyakan rumah di Jempol, di taman dan sebagainya, kita ada lori sampah yang datang untuk utip sampah kita, kan, secara berkala. Itu satu yang cara bagaimana kerajaan untuk mengawal aktiviti ataupun untuk menjadikan alam sekitar ni secara baiklah, daripada orang bakar sampah dan sebagainya, kan. Kan, lagi-lagi sampah tu tak boleh bakar, kita bakar juga. So udara yang bakar tu akan mengandungi bahan kimia yang terlarang lah. Contohnya plastik, kan, dan sebagainya. Baik, so cara dia, kita menguruskan aktiviti pembuangan sampah secara sistematik, dan terutama yang bahayanya sampah yang ataupun bahan kimia yang dilepaskan oleh kilang lah. Jadi kita perlu membuat suatu jadual pembuangan ataupun jadual pengutipan sampah atau bahan kimia, bahan pepejal dan sebagainya secara terkawal, secara berkala dan terkawal. Baik, yang terakhir untuk adab dalam buku teks ni lah, sebenarnya banyak lagi lah, kan.
Yang terakhir adalah mengawal aktiviti penebangan pokok supaya dilakukan secara terancang dan terkawal. Ini penebangan balak lah, terutamanya penebangan balak. Okay, kalau tak dibuat kawalan terhadap penebangan pokok ni, memang banyaklah hutan-hutan kita akan akan rosak lah, kan? Sebab tak ada kawalan, jadi orang-orang pun, orang yang nakkan duit dan sebagainya akan potong pokok, jual, dapat hasil, tak buat kawalan dan sebagainya, menyebabkan bila hujannya akan berlaku hakisan tanah, banjir dan sebagainya. Okey. Baik. Seterusnya, apa pentingnya adab terhadap alam sekitar ni? Kenapa kita perlu menjaga adab terhadap alam sekitar? Yang pertama, kita boleh tengok muka surat 185. Yang pertama, dapat menikmati udara segar. Kita dijemput ni, alhamdulillah, mungkin kurang sikitlah udara yang tak segar ni. Kita kebanyakannya dapat udara yang segar lah, kan, sebab hutan kita masih lagi banyak, pokok-pokok sawit dan sebagainya masih banyak. Jadi alhamdulillah, kita harapkan benda ni akan berterusan lah. Seterusnya, menjamin kesejahteraan dan kesihatan. Bila udara yang tak sihat, kan, air yang tak baik, kan, air sungai, bila air sungai tu ada bahan kimia dan sebagainya, kalau kamu tengok ataupun kamu perasan ada tahun lepas ke, kan, beberapa berita tentang pencemaran sungai, terutama di Selangor, menyebabkan loji itu terpaksa ditutup bagi mengawal air itu supaya kualiti pH air itu baik, baru air itu boleh diproses dan menjadikan bahan untuk diminum, kan, air untuk diminum. Tapi kalau kualiti air itu kotor, mengandungi bahan kimia dan sebagainya, terpaksa air itu ditutup ataupun dikawal, dibagi untuk dibersihkan dan sebagainya. Bila air tutup, maknanya kita tak ada air lah. Sebab tu pentingnya kita menjaga ataupun mengelakkan diri kita daripada melakukan pencemaran dan sebagainya. Baik, seterusnya, keseimbangan alam terpelihara. Macam saya cakap tadi, bila tumbuhan banyak dan sebagainya, kualiti udara pun banyak, kita mendapat hidup yang sihat, kan, tak adalah sesak nafas dan sebagainya. Khususnya meningkatkan sumber pendapatan. Ini lebih kepada bila udara baik, kan, kualiti udara baik, air baik dan sebagainya, so kitanya perjalanan hidup kita akan teratur lah, kan. Tak adalah menyebabkan macam ni tak boleh itu bila kita punya kehidupan teratur, akan meningkatkan sumber pendapatan dan sebagainya. Itu contohlah satu, kan. Contoh yang lain mungkin banyaklah. Seterusnya, habitat flora dan fauna kekal terpelihara. Bila penebangan hutan contohnya dapat dikawal, kan. Biasanya kalau penebangan hutan ni, penebangan balak ni akan dikawal. Maksudnya berapa banyak balak yang akan ditebang, akan dibayar cukai dan sebagainya, kemudian akan diminta untuk tanam balik. Tu biasanya macam itulah. Tapi kalau penebangan hutan secara ataupun penebangan balak secara haram tu, memang tak ada tanam balik lah. Dan tu boleh dikompon ataupun boleh didenda. Baik. Ini akibat kalau kita tidak menjaga alam sekitar. Akibat dia yang pertama, saya terus pada ni. Akibat dia, ini perbualan lah, perbualan mengenai penebangan punca pencemaran sungai, kan. Penebangan dialog antara budak dengan Encik Amir, kan. Okey. Jadi Encik Amir ni mengatakan bahawa terdapat aktiviti penebangan pokok. Kenapa terjadinya pencemaran sungai? Kerana terdapat aktiviti penebangan pokok-pokok getah di sebuah ladang di hujung kampung. Kemudian sampah sarap tersebut dibakar di situ. Keadaan ini akan menyebabkan berlakunya pelbagai masalah alam sekitar. Antaranya ialah yang pertama, ketidakstabilan alam, pencemaran udara yang dibakar tadi, pencemaran air, kemudian kepupusan habitat dan hidupan. Maknanya habislah bila ditebang pokok, kan. So habislah. Tapi penebangan ni kalau secara sistematik, insya-Allah tak ada kuranglah masalah tu, kan. Macam pokok getah yang dah tua dan sebagainya, tapi dibenarkan, kemudian adalah syarat-syarat dia. Okey. Seterusnya, pendapatan penduduk terjejas. Ini pun salah satu contoh yang tadi. Bagaimana pendapatan terjejas sebab bila penebangan pokok menyebabkan ada pekerja-pekerja yang pendapatan mereka tidak dapat sebab pokok dah ditebang, tak boleh nak menoreh getah dan sebagainya. Okey. So menyebabkan pendapatan penduduk pun terjejas. Dan yang terakhir,
hakisan tanah. Bila macam saya cakap tadi, bila hutan ditebang, pokok ditebang menyebabkan hakisan tanah. Kalau tak ada kawalan menyebabkan tanah runtuh, banjir kilat dan sebagainya lah. Dan ada satu hadis, ada satu dalil daripada Quran, surah Al-A'raf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Maksudnya, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di muka bumi, di bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya. Okey, maknanya Allah Taala mengatakan bahawa Allah Taala dah jadi bumi ni cantik dah. Allah Taala jadi bumi ni lengkap. Kan? Sempurna bagi semua orang, semua makhluk Allah. Jadi janganlah kita buat kerosakan di muka bumi Allah yang Allah Taala dah jadikan cantik, baik ni dah. Sama-sama kita menjaga alam sekitar kita supaya kelestarian alam sekitar ini akan terpelihara. Okey. Baik, kita pun wajiblah menjaga dan menyebarkan perkara-perkara yang baik terhadap alam sekitar kita. Baik. Itu saja, tapi sekejap saya akan bagi dua minggu ni ada dua ni. Satu Google Form, kamu kena jawab. Google Form ni ringkas je lah. So kamu kena jawab, saya bagi link lagi. Kamu kena jawab ringkas dan mudah lah. Dan satu lagi okey, satu lagi ni. Sekejap. Okey. Okey, satu lagi ni brush ni saya pakai brush lah. Okey. Baik, satu lagi ni latihan mengenai kepentingan alam adab terhadap alam sekitar. Kamu kena masukkan perkataan-perkataan ataupun jawapan-jawapan ke dalam ruangan. Contohnya, dapat apa kepentingan adab terhadap alam sekitar ni, dapat mengelakkan bencana alam contohnya, betul kan? So masukkan ni, tulislah kat sini. Kalau ada printer tu, print dulu, lepas tu tulis kat sini. Dan kamu boleh hantar latihan kepada saya, boleh WhatsApp, boleh PM saya. Nanti saya akan tanda dalam ni juga lah kan. Tapi salin ataupun print tetap buatlah kan. Okey, baik. Apa yang baik pada Allah, apa yang buruk pada kelemahan saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.